Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada Ustazah, kami pada kumpulan 4 akan present mengenai tajuk amalan sekularisme di tempat kerja menurut kaedah fiqh. Next slide. Ini adalah antara nama-nama ahli kumpulan kami. Nama saya adalah Muhammad Hafizi bin Alias. Nama matriks adalah 2020851694. Saya bertugas untuk pada bahagian pengenalan dan juga rumusan. Next slide. Pada pengenalan, secara ringkas, first, pada pertamanya, sekularisme ini satu amalan. Orang yang mengamalkan amalan ini digelar sekular. Sekularisme bermaksud perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawi seperti pentadbiran, undang-undang dan politik. Perkara-perkara ini dipisahkan daripada berkaitan dengan urusan keagamaan. Bermaksud unsur-unsur keagamaan tiada dalam sekularisme. Terjemahan yang betul untuk sekularisme adalah al-ad-diniyah, iaitu tiada agama, dan ad-duniyah, keduniaan. Sebab kerana itulah sekularisme ini tiada kaitan ataupun tiada berkaitan dengan unsur-unsur keagamaan. Melalui falsafah, ada sebuah ideologi falsafah di mana hubungan kehidupan dunia dan nilai-nilai keagamaan dipisahkan. Bermaksud, apa-apa perkara dunia tidak akan berkait langsung dengan agama. Itulah bermaksud sekularisme. Agama tiada kaitan dengan bahagian sekularisme atau amalan-amalan mengenai dunia. Itu mengenai pengenalan saya. Ke slide seterusnya. Objektif kajian adalah yang pertama, menjelaskan tentang amalan sekularisme yang berlaku di tempat kerja. Yang kedua adalah menjelaskan apakah sebab berlakunya amalan sekularisme ini di tempat kerja. Dan objektif yang ketiga mengenai kajian ini adalah untuk menganalisis jenis-jenis amalan sekularisme yang berlaku di tempat kerja berdasarkan kaedah fiqh. Itu adalah objektif-objektifnya. Pada slide seterusnya. Itu tamatlah saya punya bahagian pada pengenalan. Sekarang kita akan memasuki bahagian sorotan literatur. Saya akan serahkan kepada next presenter. Nama saya Muhammad Zubair Naim Razali. Nama matriks saya ialah 2020-891-92. Saya ingin menerangkan tentang sorotan literatur, iaitu pengertian sekularisme menurut Islam. Konsep sekularisme ini merupakan sebuah fahaman yang berkaitan dengan ideologi dan kepercayaan yang mana mempunyai pendirian bahawa agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan duniawi. Sekularisme ini dia menyebarkan konsep ideologi tersendiri melalui konsep pragmatisme dan utilitarianisme yang bermaksud setiap perbuatan adalah bebas daripada unsur agama. Bagi umat Islam, sekularisme merupakan ideologi yang dianggap menyesatkan kerana setiap konsep sekularisme ini tidak dapat mencampuri segala jenis urusan duniawi. Menurut pandangan Yusuf Qaradawi, beliau mengatakan bahawa sekularisme ini bukan tradisi Islam tetapi tradisi Barat yang cuba diterapkan ke dalam Islam. Namun hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut pandangan Syekh Muhammad Naqi atas pula, beliau mengatakan bahawa kemunculan sekularisasi adalah hasil daripada sejarah pengalaman Barat untuk mendamaikan antara filsafat dan agama. Ianya adalah pandangan alam semata-mata berdasarkan daripada pandangan akal jasmani dan pandangan indera khayali. Oleh itulah kelangsungan sekularisme terus-menerus berlaku dalam masyarakat Islam dan negara Islam, dan negara Islam yang terlibat dalam sekularisme ini termasuk juga lah negara Turki, Iran, Iraq, Mesir, Algeria, Syria, Indonesia, termasuk juga Malaysia sekali. Seterusnya saya ingin menyerahkan kepada Nazira. Nazira untuk meneruskan bahagiannya. Terima kasih Naim. Seterusnya saya Nazira binti Muhammad Rosti akan menerangkan tentang kaedah fiqh. Kaedah fiqh yang pertama ialah segala urusan berdasarkan niat.
Kaedah ni seperti yang kita pernah dengar adalah hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari, innamal a'malu binniyat, yang bermaksud sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Dia bermaksud bahawa perbuatan seseorang itu dinilai bergantung kepada niat. Berdasarkan kaedah tersebut, dosa dan pahala bergantung kepada niat seseorang. Dalam tajuk yang kami akan huraikan ini, sebagai contoh, sebuah organisasi atau tempat pekerjaan yang mengabaikan kaedah ini tidak akan menjadikan konsep pekerjaan sebagai suatu ibadah dan akan menjadikan kualiti pekerjaan merosot dan seterusnya, tiada keikhlasan di dalam melaksanakannya. Kaedah yang kedua ialah keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan ni maksudnya kita pasti ataupun kita yakinlah sesuatu itu berlaku atau tak berlaku. Atau seterusnya, keraguan pula bermaksud kita ragu-ragu terhadap sesuatu perbuatan sama ada benda itu berlaku ataupun tidak. Untuk menerangkan kaedah ini, sebagian ulama berkata sekiranya seseorang itu telah memastikan akan sesuatu, kemudian dia rasa syok, perkara yang dia pasti itu hilang ataupun tidak, maka dia perlu balik kepada asas yang penting, iaitu dia kena yakin yang perkara itu masih kekal. Dia kena yakin yang dia mula-mula ya pasti perkara yang pertama tu. Lepas tu sekiranya seseorang itu telah memastikan sesuatu, kemudian dia berasa syok adakah perkara yang dipastikan itu telah hilang atau tidak, maka asasnya adalah masih kekal perkara yang dipastikan itu. Macam saya kata tadi, contohnya kebajikan warga pekerja di dalam sebuah organisasi akan terabai kerana tiada pembuktian secara yakin tentang sesuatu kesalahan atau kebaikan yang dilakukan. Slide seterusnya. Kaedah yang ketiga iaitu kesukaran diiringi kemudahan. Contohnya macam kalau ada benda-benda yang sukar untuk kita buat, perkara itu mestilah dipermudahkan berdasarkan kaedah ini. Kesukaran yang dikatakan itu ia seperti kesukaran yang melampaui had biasa dan tidak mampu ditanggung oleh manusia pada kebiasaannya. Bahkan boleh memudaratkan diri dia serta menghalang dia daripada melakukan kerja. Perkara ini bermaksud seperti beri kelonggaran dan keringanan kalau seseorang itu ada masalah dan kesempitan. Kaedah ini menjelaskan hukum Islam yang menginginkan kemudahan. Allah dan Rasul pun menginginkan serta memerintahkan pemeliharaan terhadap kemudahan dan keringanan. Dalam contoh, dalam organisasi, mungkin ada pekerja yang akan ditimpa kesusahan seperti berhadapan dengan kepayahan waktu kerja, lepas tu peraturan kerja yang menyusahkan seperti amalan sekularisme di tempat kerja, yang mana majikan tidak membenarkan pekerja wanita memakai tudung dan sebagainya. Kaedah ini boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti yang disebutkan tadi. Kaedah yang keempat, kemudaratan mesti dihapuskan. Kemudaratan itu harus dihilangkan dengan membawa pengertian bahawa kemudaratan telah terjadi. Kalau perkara begitu berlaku, ia wajiblah dihilangkan. Kaedah ini menjelaskan bahawa persoalan yang membawa kerosakan, kemudaratan sama ada yang melibatkan nyawa, agama, maruah mestilah dihindarkan. Kaedah ini mestilah dititik beratkan dalam sebuah organisasi ataupun tempat kerja. Kalaulah agama, contohnya kalaulah sekularisme ni diamalkan di tempat kerja seperti surau tak disediakan, mesti ada kemudaratan kepada pekerja yang beragama Islam, khususnya sebab mereka tak dapat buat hukum agama mereka kan, hukum Islam. Sebab tu kemudaratan ni mestilah dihapuskan untuk umat Islam di kemudian hari.
Okay, kaedah seterusnya. Slide seterusnya. Kaedah yang kelima iaitu adat dijadikan hakim. Adat merupakan titik pertemuan yang melibatkan adanya interaksi antara manusia dengan alam. Adat-adat ni kita di negara mana pun semua akan ada adat-adat dia. Adat pun berbeza berdasarkan faktor suasana tempat dan mentaliti yang didiami oleh sesebuah masyarakat. Ulama tetapkan bahawa adat kebiasaan itu salah satu daripada sumber hukum dalam keadaan ketiadaan nas. Namun, kalau adat kebiasaan itu bercanggah dengan nas, ia akan ditolak. Namun, sebagai contoh, adat yang mengamalkan amalan sekularisme di tempat kerja mestilah dihapuskan supaya kerja yang dilakukan mendapat keberkatan Allah. Okay, itu saja daripada saya. Saya serahkan pada bentang seterusnya. Okey, saya ingin menerangkan tentang kajian-kajian lepas. Okey, terdapat kajian yang telah dibuat oleh beberapa pihak seperti pihak ilmuwan, individu bebas, kerajaan dan pelbagai lagi yang berkaitan dengan masalah sekularisme yang menular di dalam lingkungan masyarakat dan negara. Okey. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Kate Ramsey yang membuat kajian tentang simbol keagamaan dan perhiasan agama yang dipakai oleh pekerja khususnya di Amerika Syarikat. Okay. Dia mendapati bahawa para pekerja masih boleh memakai perhiasan agama dan memaparkan simbol agama di tempat kerja mereka. Seorang majikan tidak boleh menghalang pekerja memakai dan memaparkan simbol agama di ruang kerja mereka, tetapi boleh menghalang pekerjanya sekiranya perkara ini dapat mewujudkan kesusahan atau kecelakaan seperti memakai satu simbol agama tersebut boleh mengundang kemalangan dan sebagainya kepada pekerja. Okey. Seterusnya kita tengok kajian dan pandangan daripada ahli politik pula, iaitu slide seterusnya. Next page. Okey. Seterusnya kita tengok pula pandangan dan kajian daripada ahli politik pula, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi. Okay. Beliau menerangkan tentang masalah sekularisme yang tidak kena pada tempatnya seperti ekstremisme dan radikalisme serta keganasan. Kesemua ini didorong oleh sekularisme yang tidak kena pada tempatnya. Beliau juga memberi penegasan bahawa sekularisme ini memberi impak dan kesan yang sangat negatif terhadap hubungan keselamatan antara bangsa, iaitu tidak hanya terhad kepada umat Islam sahaja tetapi juga kepada mereka yang menganut agama lain. Okey, seterusnya bagi pandangan ahli ilmuwan Islam pula, iaitu Syekh Muhammad Naqi Al-Attas. Okey, beliau telah mengkaji tentang sekularisme dan berpandangan amalan sekularisme yang diperkenalkan oleh Barat ini adalah bertentangan dengan agama Islam dan memberi impak yang sangat negatif. Beliau berpendapat bahawa kesilapan besar yang dilakukan oleh sekularisme adalah disebabkan oleh pembebasan alam dari unsur keagamaan. Selain itu, Atas juga menolak prinsip sekularisme Barat ini berdasarkan pemerhatiannya, iaitu dia mengatakan banyak cabaran yang muncul di dalam kehidupan manusia, lebih-lebih lagi cabaran yang dibawa oleh peradaban Barat hari ini, iaitu sekularisme. Barat hanya merumuskan pandangannya terhadap kebenaran dan realiti semata-mata, bukan berdasarkan kepada ilmu wahyu dan dasar keyakinan agama. Yang hanya berdasarkan pada tradisi kebudayaan dan yang ditukarkan oleh dasar-dasar filosofi. Manakala dalam risalahnya, Atas juga mengatakan bahawa mereka menganggap ilmu itu hanya sebagai perkara akliah belaka tanpa ada kaitannya dengan agama. Okey, seterusnya saya menyerahkan kepada presenter seterusnya, Pak. Assalamualaikum, nama saya Intan Fatihah Natra binti Ishak, nombor matrik saya 2020-62-4374. Saya akan menceritakan tentang metodologi kajian. Kajian ini menggunakan
dua kaedah pendekatan iaitu perpustakaan library research dan penelitian lapangan iaitu field research. Kesemua kajian lepas dan sumber yang digunakan ini adalah untuk mengkaji apa yang dimaksudkan dengan sekularisme dan kewujudan amalan sekularisme di tempat kerja. Seterusnya, melalui kajian lepas yang dilakukan ini juga adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesan buruk sekularisme di tempat kerja di lapangan masyarakat, di kalangan masyarakat. Selain itu, kaedah tinjauan seperti menemu ramah dan soal selidik telah dilakukan dalam usaha untuk mengumpul dan mendapatkan maklum balas dan pandangan secara langsung daripada responden ataupun orang awam dengan lebih tepat dan mudah. Temu bual yang dijalankan adalah satu proses interaksi dan komunikasi yang melibatkan seorang cikgu sekolah menengah dan 2 orang pelajar dari Universiti Awam Malaysia untuk mendengar pandangan mereka. Temu ramah ini yang dilakukan secara terbuka dan ada juga yang dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi Google Meet. Soalan yang diberikan adalah soalan yang telah disediakan oleh pihak penganjur kepada pihak responden. Responden diberi tempoh masa untuk menjawab soalan sebanyak 20 hingga 30 minit. Contoh soalan yang telah diberikan ialah apakah pendapat anda tentang amalan sekularisme di tempat kerja? Pada pendapat anda, apakah sebab-sebab sekularisme ini berlaku di tempat kerja? Dan apakah contoh amalan yang berlaku di tempat kerja? Antara informan yang dipilih untuk temu bual bagi berkongsi pendapat mereka mengenai isu sekularisme di tempat kerja ialah seorang informan lelaki yang menjadi tenaga pengajar di sebuah sekolah menengah awam. Manakala kedua orangnya pula merupakan pelajar dari Universiti Awam Malaysia. Ketiga-tiga orang tersebut sangatlah baik hati kerana sedia meluangkan masa dalam memberi kerjasama untuk ditemu bual dan memberikan pendapat mereka mengenai isu sekularisme di tempat kerja. Kerjasama dan maklumat yang diberikan oleh mereka amat dihargai untuk menganalisis lebih mendalam mengikut kaedah fiqh. Sekian itu sahaja dari saya berikan kepada orang seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Harudin bin Raja Azmi, nombor matrik 2020491512 yang merupakan ahli kelas bagi KAM 103C, dan hari ini saya akan membentangkan dapatan dan perbincangan bagi kajian kami pada hari ini. Next slide please. Baik, berdasarkan dapatan yang telah dikumpulkan dan perbincangan yang telah dijalankan, pendirian terhadap sekularisme ini secara umumnya adalah bertentangan dengan ajaran Islam secara total dan dipersetujui oleh semua informan dan disokong oleh fakta-fakta kajian yang lepas yang lain. Ideologi yang sesat ini mampu memanipulasi pegangan umat Islam kerana ianya mampu membawa kemudaratan dan kejahilan kepada akal fikiran sihat umat Islam, khususnya anak-anak muda. Next slide. Punca-punca yang menjurus kepada umat Islam terhadap sekularisme ini boleh dibahagikan kepada 4. Yang pertama ialah majikan di tempat kerja atau di dalam organisasi itu tidak cakna dengan hal ehwal pekerja. Contohnya kita lihat majikan tidak menyediakan ruangan untuk solat bagi para pekerja Muslim. Yang kedua, umat Islam sendiri tidak mempunyai kefahaman yang jelas mengenai budaya sekularisme ini. Hal ini dapat dilihat apabila pekerja menganggap tidak menutup aurat secara keseluruhan itu di tempat kerja adalah perkara yang betul. Yang ketiga, budaya sekularisme ini telah menjadi kebiasaan bagi pekerja-pekerja, khususnya apabila diarahkan oleh pekerja-pekerja senior ataupun yang lebih lama. Buktinya, kebiasaan pramugari untuk berpakaian mencolok mata telah menjadi trend sejak turun-temurun, sejak sekian lama. Dan faktor yang keempat, punca yang keempat ialah sikap sesetengah penganut agama lain yang berprasangka buruk terhadap pelaksanaan hukum Islam di dalam organisasi ataupun di tempat kerja.
Hal ini dapat digambarkan apabila penganut agama Islam, penganut agama lain merasakan ketidakadilan sekiranya hukum agama Islam sahaja dipraktikkan di tempat kerja. Next slide. Di era globalisasi ini masih terdapat lagi amalan sekularisme ini dalam kalangan penduduk dunia. Untuk umum kita ketahui bahawa undang-undang Islam hampir lenyap di telan zaman kerana trend serta undang-undang barat yang sama sekali tidak membenarkan hukum Islam. Namun kita patut rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana organisasi di Malaysia telah menyedari akan bahayanya sekularisme sekiranya dibiarkan membara begitu saja. Maka organisasi seperti ini telah pun menghidupkan semula gaya hidup Islam yang sempurna dalam pekerjaan ataupun dalam organisasi. Tidak cukup dengan itu, agama lain di negara ini juga telah menunjukkan sikap menghormati pegangan agama masing-masing dengan memberikan kelapangan urusan kepada pekerja Muslim untuk melaksanakan tanggungjawab ukhrawi mereka seperti solat. InsyaAllah saya serahkan kepada presenter seterusnya. Okey, tunggu kembali. Okey, saya adalah presenter yang terakhir iaitu bahagian rumusan. Okey, rumusan yang boleh dilakukan mengenai kajian sekularisme di tempat kerja ni adalah yang pertama, sekularisme ini memberi impak yang negatif kepada seseorang kerana sekularisme mengasingkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan. Agama itu penting dalam kehidupan setiap individu lah sangat tu. Okey, yang kedua, amalan sekularisme harus ditegah. Rumusan dia, sekularisme ini perlu ditegah bagi memastikan keadilan bagi seseorang yang mempunyai agama dapat mentaati akan agama mereka. Okay, ada sesetengah mereka yang memangnya kuat pada agama, yang nak menjalankan agama kerana mereka percaya setiap amalan yang dilakukan akan mendapat ganjaran lah kepada diri mereka. Okay, jikalau sekularisme ini tetap diamalkan, maka sukarlah untuk mereka lakukan amalan-amalan tersebut dan sukar untuk mereka mendapat ganjaran-ganjaran yang diberikan daripada Tuhan. Okey, yang ketiga, rumusan yang ketiga adalah sebagai majikan yang bertanggungjawab, dia perlulah sentiasa mengambil tahu dan menyediakan fasiliti untuk para pekerja melakukan amal ibadah mereka. Ini sebabkan jika majikan menyediakan dan bertanggungjawab mengenai hal ini, pekerja-pekerja akan lebih percaya dan lebih menyukai sikap majikan, dan disebabkan itu pekerja-pekerja akan melakukan setiap kerja dengan lebih efektif dan lebih proaktif, dan dan dengan itu organisasi ataupun sesebuah pertubuhan dapat mencapai moto dan visi mereka dengan kadar yang segera ataupun dengan lebih mudah lah atau dengan lebih lancar. Itulah rumusan-rumusan yang boleh diberikan untuk tajuk kajian, iaitu amalan-amalan sekularisme di tempat kerja daripada kumpulan kami, kumpulan 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.